Okey, Assalamualaikum. Kembali kita bertemu dalam Image Shy pagi ini. Image Shy yang bertenaga dan bermain untuk anda. Kami salurkan sejuta informasi. Bertemankan saya Fitri Yahya. Saya Ani Mizati Rizki. Dan saya Hadim Iswan. Hari ini tarikh yang cantik lah. Mungkin menjadi pilihan juga kepada semua yang ingin mengabadikan memori. 7 bulan 7 2020 bersama dengan hari Selasa 15 Zulkaidah 1441 Hijrah. Dan pastinya kita kembali mengalungkan anda. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini untuk kita terus membawakan satu lagi perkembangan berkenaan dengan apa yang berlaku di Malaysia. Kami pada hari ini kita fokusnya adalah untuk membincangkan berkenaan dengan sektor pekerjaan. Antara yang paling kerap diperkatakanlah di ambang ataupun pada era pasca pandemik COVID-19 ini. Dan sektor pekerjaan yang seringkali menjadi permasalahan terutama sekali di waktu ketika ini yang mana semua individu ataupun setiap individu terkesan. Mereka yang mempunyai perniagaan sendiri ataupun mereka yang bekerja mempunyai majikan juga akan terkesan. Tapi konteks yang lebih penting pada hari ini kita ingin perkatakan adalah mereka yang bekerja di negara jiran, ya, di Singapura. Beberapa rakan kita ataupun rakyat Malaysia yang bekerja di sana dah dapat notis pemberhentian kerja, dan ada juga yang dipaksa ataupun secara sukarelanya untuk mengambil cuti tanpa gaji, sedangkan mereka masih lagi ada yang berada di sana ataupun ada yang berada di Johor Bahru, menetap di Johor Bahru pun dapat keputusan yang sama daripada majikan mereka. Bagaimana mereka dah mendapat gaji bulanan itu dalam dolar, dalam 3 kali ganda lebih kurang kan setiap bulan. Jadi komitmennya dengan perbelanjaan dan sebagainya, tapi hilang begitu saja. Bagaimana dengan keadaan sekarang ini untuk meminta pekerjaan di mana-mana tempat pun agak sangat sukar. Ya, dan realitinya kalau kita dah cerita tentang pekerjaan dan juga gaji, ia perkara yang sangat complicated. Sangat kritikal, kerana kalau kita melihat kepada ia bukan hanya berlaku di rantau Asia Tenggara, tapi juga ia adalah satu isu global yang sukar untuk ditangani. Jadi apa tindakan kalau kita hari ini terduduk ataupun tak tahu apa nak buat, kena begitu cepat dan boleh dikatakan tidak ada masa sebenarnya untuk kita termenung sebab dunia bergerak begitu pantas. Apa peluang yang ada kita kena sambar untuk merancang strategi dan juga melihat apa yang perlu. Dan ini dalam konteks individu, dari segi tadi disebutkan tentang gaji. Bagaimana pula dengan syarikat yang sedang berjuang. Mereka terpaksa memberikan kerja ataupun merubah. Kalau dulu orang yang membuat bisnes contohnya tentang perkahwinan, kalau dewan tak dapat digunakan jumlah kapasiti yang terhad, jadi ada yang sanggup menjual itu dan ini, mengkreatifkan apa yang mereka miliki sumber daya demi survival. Sekarang ini orang cakap semua tentang survival. Betul. Saya suka apabila kata mengenai mereka terpaksa melakukan satu inovasi kreativiti juga terhadap perniagaan. Kalau dulu kita perasan tak package-package perniagaan terutamanya yang berlandaskan perkahwinan, belum-belum menawarkan package yang agak grand, mewah juga kan. Sekarang ni kerana kreatif, kerana terpaksa menyelesaikan diri dengan ekonomi sekarang, package yang paling kreatif berlandaskan 200 orang, 250 tetamu sahaja. Dan sekarang ini juga termasuklah para jurugambar dan mereka yang lain. Dan ada juga satu laporan yang mengatakan bahawa rakyat Malaysia daripada satu kajian ini, 87% daripadanya bersedia untuk dilatih semula bagi memastikan mereka kekal relevan dalam pasaran pekerjaan. Dan menurut kajian yang dilakukan ini juga mendapati bahawa sentimen ini dikongsikan oleh Gen X yang membabitkan responden berusia daripada 35 hingga 44 tahun. Dan ini mungkin membuka mata juga tentang bagaimana mereka yang berada dalam golongan sebegini, berusia sebegini 35 hingga 44 tahun, yang ialah kalau sebelum ini banyak yang syarikat sekarang ini mencari fresh graduates, mereka yang masih lagi baru saja tamat belajar. Tapi sekarang bayangkan mereka yang berusia 35 hingga 44 tahun, ada yang 50 tahun juga yang terpaksa diberhentikan kerja dan perlu memulakan kerjaya masing-masing. Itu cabaran yang sangat besar. Jadi mereka ini sudi mahu untuk dilatih semula, memastikan bahawa mereka ini kekal relevan untuk mendapatkan pekerjaan pada waktu ini. Cumanya persaingan amat sengit ketika ini kerana majikan perlulah mengurangkan kos dari segi kos overheadnya untuk memilih pekerja-pekerja yang tertentu sahaja untuk disambung semula. Dan ada juga yang sambung hanyalah kontrak 6 bulan ataupun setahun, dan apakah nasib mereka selepas ini, itu yang paling dikhawatiri. Bila perkara ini terjadi, kita melihat ada dua perkara macam rakan-rakan saya sendiri. Ada yang masa awal-awal lagi 18 Mac lalu tidak dibenarkan untuk keluar negara, mereka dah mula untuk berniaga secara online. Ada yang masih lagi kelompok ini mengharapkan akan ada sinar buat mereka. Jadi mereka agak terlambat untuk bermula perniagaan, memikirkan apakah cara untuk survive. Jadi ada dua perkara di sini yang bila kita tengok, maknanya ada mereka yang sedar,
sebenarnya banyak lagi komitmen yang perlu dilakukan. Tapi ada mereka yang masih lagi mengharapkan segalanya kembali pulih. Ya, dan walaupun pulih tapi ada peringkat-peringkat ya. Yang kita dapat menjangkakan dia akan pulih dalam keadaan yang total. Tapi kena berjuang dalam keadaan yang sedikit ataupun adaptasi. Tadi kita bercakap tentang melatih semula kemahiran dan ia juga bergantung kepada faktor usia. Kadang-kadang mungkin pada usia sebegitu cabaran faktor fizikal, faktor untuk menerima idea baru sebab mungkin dah lama dalam zon yang selesa, tiba-tiba ia berubah sekelip mata. Cabaran dari segi menguruskan kewangan, ya mungkin hutang-hutang yang ada. Dan kita juga melihat bagi rakyat Malaysia yang berada di Singapura, cabarannya cukup getir sebab mereka ni sanggup kadang-kadang keluar awal pagi, baliknya tengah malam, itu rutin. Betul. Mungkin mereka menjagakan tadi yang disebutkan dari segi aspek mata wang yang selesa, tiba-tiba ia ditarik sekelip mata. Cabaran untuk adaptasi diri dengan mungkin lepas ini janjinya 1/3 daripada apa yang mereka nikmati. Betul, tapi komitmen masih lagi sama. Masih sama. Itu cabaran yang cukup getir di saat kita berjuang untuk merancangkan kembali ekonomi. Jadi itu antara cabaran yang akan kita bincangkan juga nanti. Selepas ini apa yang akan berlaku, apa peluang yang ada dan juga apakah kita masih lagi relevan untuk kita rasa memilih kerja untuk dimat. Begitu. Ini satu perkara yang juga melibatkan bukan hanya motivasi, dia juga perlukan aspek counselling, aspek merujuk kepada pakar kewangan untuk menyusun kembali strategi kewangan dan strategi kehidupan. Aspek juga untuk merancang tentang masa depan anak-anak kita ni. Kalau dulu mungkin kita melihat industri 4.0 ini sesuatu yang perlu dikejar untuk masa depan anak-anak. Mungkin selepas ini, pasca pandemik COVID-19 ini, kita perlu melihat kembali bagaimana kita ingin mengatur perjalanan karier mereka ataupun apa yang mereka ingin belajar ketika meningkat dewasa nanti kan. Akan dikupaskan di segmen selepas ini, pilihan raya umum Singapura yang akan berlangsung tidak lama lagi dan juga apakah kesan kepada Malaysia. Kita akan sentuh juga tentang sektor pekerjaan yang baharu bersama dengan Tuan Azmi Hassan, geostrategis ataupun penganalisis politik, bervideo call nanti. Itu sebentar lagi. Cuma apa yang kita nak sentuh juga pada hari ini adalah berkaitan dengan sebuah stesen TV yang telah pun menghasilkan dokumentari bertajuk Lock Up in Malaysia's Lockdown. Dan dokumentari itu 25 minit. Dan mengambil testimoni kepada beberapa pendatang asing yang berada di Malaysia, mengatakan bahawa kita melayan ataupun Malaysia ni melayan pendatang asing tanpa izin itu dengan cara yang tidak baik. Sedangkan kalau diikutkan kepada reputasi Malaysia, sebab itu mereka berada di Malaysia, sebab pelayanan yang cukup baik yang berkemanusiaan. Dan cuba bayangkan di tempat lain mungkin mereka ni akan ada hukuman yang lebih berat, diusir serta-merta. Tapi Malaysia memberikan layanan yang cukup baik. Dan sebut negara mana yang boleh terima pendatang yang tanpa dokumen. Ini memberikan bahaya kepada negara. Sebab kita ni negara yang berdaulat, yang mampu untuk tabik urus sendiri dari segi perjalanan semua. Ada undang-undang yang kadang-kadang pembawa mereka ni tak ada sebarang kad perjalanan ataupun sebarang dokumen perkenalan, pasport dan sebagainya, boleh bebas menyelusup, boleh buat itu dan ini, memberi cabaran dari segi jenayah yang mereka muncul. Tapi mereka mungkin bergantung kepada dokumen yang palsu. Apa efeknya kepada kesan dan keselamatan negara. Dan pasti kalau kita teliti dokumentari tersebut, saya telah menonton secara peribadi, teliti, memang terdapat seperti satu agenda lah untuk mencari kesalahan, untuk diada-adakan kesalahan tersebut, untuk diceritakan kepada satu belah penjelasan sahaja. Dan pastinya ini terus mendapat reaksi dan respon daripada kerajaan Malaysia seperti yang telah kita tontonkan. Dan semalam juga ketika sidang media, Al Jazeera perlu mohon maaf kepada rakyat Malaysia. Itu adalah tuntutan daripada Datuk Seri Ismail Sabri pada sidang media harian PKPP di Bangunan Perdana Putra, kerana siar fakta tidak benar cara negara kendali wabak wabitkan parti pendatang asing tanpa izin. Dan ini sedikit petikannya, stesen Al Jazeera perlu mohon maaf kepada rakyat Malaysia kerana menyiarkan fakta tidak benar. Dan ini dikupas oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dokumentari itu mengelirukan penonton, tiada fakta yang jelas dan digarap secara membuta-tuli. Dan kalau kita perhatikan juga dokumentari tersebut, wartawan yang cuba untuk mendapatkan penjelasan tersebut juga melanggar setiap arahan yang diarahkan, cuba untuk masuk ke dalam kawasan PKPD, cuba untuk mengganggu tugasan daripada pihak polis dan juga tentera yang menjaga ketenteraman awam, dan juga
cuba untuk melakukan satu propaganda. Jadi ini yang dituntut dan laporan polis juga telah dilakukan oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi polis telah memulakan siasatan berkenaan dengan dokumentari tersebut. Apa yang menyedihkan adalah testimoni daripada individu yang telah pun menetap bertahun-tahun di Malaysia, menjadikan Malaysia ini tempat mereka mencari sumber rezeki, menjadikan Malaysia ini adalah negara untuk mencari pendapatan, sumber pendapatan untuk disalurkan kepada keluarga mereka di negara asal, yang mungkin tidak akan berlaku jika mereka berada di negara asal. Itu dia. Jadi kita harus bezakan antara pekerja asing dan pendatang asing tanpa izin. Ada dua perbezaan yang luas di situ. Baik, tinjauan berikutnya. Di Harian Metro ini cerita lain pula. Pesta Hari Jadi dihadiri 37 penagih. Tapi sebelum itu saya bawakan dulu di berita hari ini. Ini sambungan kepada apa yang dikatakanlah tentang Al Jazeera sebentar tadi, dan pastinya di halaman ketiga ini terus saja dituntut permohonan maaf dengan satu kata-kata yang agak tegas juga daripada Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dengan satu ayatnya, tanya Al Jazeera, berikan mana-mana negara yang membenarkan warga asing yang tiada dokumen boleh bebas di negara mereka. Saya cabar Al Jazeera tunjukkan negara mana yang berikan kebebasan mutlak. Setahu saya tidak ada. Ini katanya dakwaan media berkenaan kononnya ada kanak-kanak yang digari, juga satu pembohongan dan menunjukkan pemberita berkenaan tidak mempunyai etika. Dan beliau kata untuk rekod, seramai 68,829 warga asing yang memiliki dokumen sudah disaring sebelum ini, dengan 2,579 daripadanya disahkan positif dan sudah menjalani rawatan pemulihan. Bagi yang tiada dokumen, ditahan di depoh tahanan. Kita ada 4 depoh, seramai 4,924 sudah disaring dan 777 didapati positif. Jadi ianya transparent, ianya diberikan laporan setiap hari dan ianya terus-terusan saja, sebab wartawan kita pun kerap bertanya berkenaan dengan perkara ini. Jadi memang pihak kerajaan, terutamanya dari sudut Menteri Kanan Keselamatan, sentiasa memberikan perkembangan berkenaan dengan perkara ini. Dan sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita ada hak untuk mengambil tindakan demi reputasi Malaysia yang diakui sebagai antara negara terbaik dalam menguruskan COVID-19 ini. Okey, kita beranjak ke Harian Metro. Seperti yang dikabarkan tadi, Pesta Hari Jadi dihadiri 37 penagih lalok satu rumah. Itu yang menjadi tagline ataupun headline-nya pada hari ini. Di halaman hadapan sekali Harian Metro, seramai 37 individu termasuk 6 wanita dengan 3 daripadanya warga Indonesia ditahan dalam keadaan lalok, dipercayai mengambil dadah ketika meraikan sambutan hari lahir di sebuah rumah di Pulau Sebang di sini Sabtu lalu, dan hasil saringan ujian air kencing mendapati mereka semua positif dadah jenis metafetamin. Halaman 2, dadah menu hari jadi. Pemeriksaan lanjut, pihak polis menemui 16 pil ekstasi dan 1 botol plastik kecil yang disyaki berisi dadah jenis ketamin. Dan bersama lagi di NSC, kita melihat antara rangkumannya tentang cabaran membawa kembali lebih 10,000 pelajar dan pekerja di luar negara untuk kembali semula ke Malaysia. Jadi ada satu kertas sejakan dibentangkan tentang tata cara untuk membawa mereka pulang. Terutamanya majoritinya daripada 10,484, majoritinya berpusat di Oman, di Mesir dan juga di Jordan. Jadi mungkin yang cabaran dari segi peperiksaan mungkin di tahun akhir pergajian, yang mungkin menanti waktu terbaik untuk convocation ataupun apa jua aktiviti yang melunaskan pergajian mereka, dan juga pekerja yang bertugas di sektor minyak dan sebagainya. Jadi akan ada cabaran dari segi dana apa yang digunakan pakai untuk bawa mereka pulang. Sebab ini sangat kritikal, sebab kalau negara itu, ada juga negara yang memang tahap pengawasan mereka sangat rendah. Kita bimbang kita terjangkiti rakyat kita di sana. Jadi akan ada satu lagi penyusunan termasuk SOP yang kemas cabaran untuk membawa pulang lebih 10,000 rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara. Baik, kita berbicara mengenai alternatif kerjaya, dan ini antara bingkisan pertama yang ingin kita sajikan tentang bagaimana suatu minat, hobi dan juga kepakaran boleh dijadikan satu juga alternatif kerjaya, iaitu bertani di atas kawasan parkir bangunan. Dan ini dibuktikan oleh seorang pengurus kolej swasta, P. Manika Basagam, yang berjaya melakukannya dengan mengusahakan kebun tembikai wangi, rock melon. Rock melon. Mana kita sangka bertani di bangunan ataupun kawasan parkir itu. Jadi ini berlaku di sebuah plaza di Shah Alam. Ayo kita saksikan bersama dengan wartawan Johari Abu Bakar ada laporannya. Silakan.
Bertani di atas bumbu bangunan bagi kebanyakan orang adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Namun, seorang pengurus kolej swasta, Pimani Kafazagam, 60 tahun, berjaya mengusahakan kebun tembikai wangi atau rock melon di parkir tidak berbumbung di aras 4 bangunan Plaza Sri Muda Shah Alam Selangor sejak 10 tahun lalu. Bila saya buat kolej ni dan saya tengok ada tempat kosong, dia membazir, tak ada orang guna. So, suatu idea came up, kita boleh cuba pertanian di sini. And I think hydroponic was lebih sesuai. So, saya buat pertanian hydroponic di atas bumbung ni. Daripada tempat kosong, sekarang ni dia mendatangkan hasil. Ya, so itu bagi saya satu perkara yang baik. Menurut bapa kepada 3 orang anak ini, kawasan parkir seluas 30 kali 60 meter ini boleh menempatkan 3,600 pokok rock melon. Tanaman diusahakan tanpa tanah menggunakan kaedah hidroponik dan fertigasi. Kaedah hidroponik menggunakan 48 batang paip dengan saiz 6 meter, manakala fertigasi diisi sabut kelapa dalam polybag. Dia menggunakan sistem automasi iaitu air dan baja disatukan di dalam tangki supaya setiap pokok mendapat nutrien yang secukupnya. Baja dengan air ni kita bagi dia supaya dia berpusing. So, apa yang diperlukan oleh pokok dia ambil. Yang selebihnya akan pergi balik pada tangki and then kita pusing balik. Kita menggunakan sistem otomasi. Masa pagi, pusingan dia mungkin 1 jam sekali. Tapi bila dia makin panas, kita pusing 2 kali sejam. Mengikut kepanasan, kita nak sejukkan dia. Selain daripada itu, kita kena masukkan bubbles, air bubbles untuk memberi oksigen pada dalam baja tu supaya penyerapan akar tu bagus. So, kita otomasikan semua proses ni. Kaedah ini memudahkan dia menguruskan kebunnya dengan hanya dibantu oleh seorang pekerja. Proses penanaman rock melon mengambil masa 75 hari sebelum hasil boleh dituai. Bagi kebanyakan orang, bertani di atas bumbung adalah sesuatu yang mustahil dan sering dianggap gila. Namun, dengan perkembangan teknologi, ia sesuatu yang berbaloi kerana mampu menghasilkan pendapatan yang lumayan kepada pengusahanya. Tanaman yang diusahakan mengeluarkan buah lebih 1.5 kg bergrade A dengan harga RM4 kepada pemborong. Ia mengeluarkan hasil lebih 1 tan dan mampu meraih pendapatan antara RM7,000 hingga RM8,000 dalam satu masa. Usaha yang dilakukan petani moden ini wajar dicontohi dalam memperhebatkan bidang pertanian sebagai satu sumber pendapatan. Demikian kreativiti dalam merancangkan industri yang berkaitan dengan pertanian kerana pertanian adalah perniagaan. Dan kita nak juga menjangkau hari ini nak berbincang tentang aspek yang lebih global terutama melibatkan kesan serantau dalam konteks Pilihan Raya Umum Singapura, apakah kesannya kepada Malaysia, dan nak bersama dengan geostrategis dan juga analisis politik Saudara Azmi Hassan talian untuk berkongsi fikrah tentang Pilihan Raya Umum Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fitri. Baik, Saudara Azmi, ketika kita berbicara tentang aspek pilihan raya umum di Malaysia dulu, kita juga melihat ada kesan limpahannya kepada Singapura. Namun dalam konteks Singapura pula, apa jangkaannya kepada Malaysia itu sendiri sebagai rakan-rapat jiran yang terdapat dipisahkan sejak dalam hubungan diplomatik yang panjang ini? Silakan. Ya, betul Fitri. Apa saja yang berlaku di Singapura itu akan membabitkan kita. Seperti kata Fitri tadi, ramai pekerja Malaysia akan kehilangan ataupun telah kehilangan pekerjaan. Kerana ekonomi di Singapura itu dikatakan agak tidak menentu, sama juga dengan kita. Jadi dari segi politiknya sama juga Fitri, bahawa setiap perubahan dan pilihan raya di Singapura itu sudah pasti akan memberi kesan kerana kita selalu berinteraksi dengan Singapura. Kita ada pertalian yang rapat dengan Singapura. Jadi kesan itu kita kena tahu apa yang berlaku di Singapura kerana akhirnya ianya juga akan memberi kesan kepada kita, Fitri. Jadi kesan secara mutlak apa yang akan berlaku dalam masa yang singkat, sebab melihatkan kepada situasi sekarang yang berbeza. Pertama kali pilihan raya dibuat dalam situasi COVID-19 yang cukup mencabar. Jadi kesan dari segi aspek pekerjaan pekerja Malaysia juga menjadi ancaman juga kepada ratusan ribu yang mencari rezeki di sana. Ya, betul Fitri. Salah satu sebab kenapa Perdana Menteri Singapura memanggil pilihan raya lebih awal adalah untuk mengelakkan ekonomi mereka dalam masa
5-6 bulan lagi akan menjadi lebih teruk. Jadi Perdana Menteri Seng Lu memikirkan lebih baik diadakan pilihan raya pada ketika ini dan mendapatkan mandat daripada rakyat pada ketika ini. Kerana kesan ekonomi pada masa akan datang 5-6 bulan lagi akan menjadi lebih teruk. Jadi sebab itu keputusan itu dibuat. Dan jatuhnya ekonomi Singapura, teruknya ekonomi Singapura, seperti kata Fitri tadi, juga akan mengakibatkan kepada kita. Dan yang paling langsung kesannya adalah pemberhentian pekerja-pekerja dari Malaysia. Kerana asasnya adalah pekerja yang akan diberhentikan akan dimulakan dengan pekerja-pekerja daripada negara asing. Dan kita adalah rakyat paling banyak bekerja di sana, Fitri. Ya. Sebab Singapura antara sentral kewangan dan aktiviti ekonomi yang begitu hebat di Asia. Jadi bagaimana pula melihat dari segi kempen yang dilaksanakan terutama bagi Parti Tindakan Rakyat yang menjadi dominasi dalam pelbagai siri pilihan raya. Apakah mereka hari ini akan memfokuskan kepada betul-betul internal? Maksudnya rakyat tempatan Singapura akan diberikan keutamaan yang total demi mendapatkan sokongan kali ini? Encik Razmi? Lazimnya pengundi-pengundi di Singapura tu, jikalau mereka menghadapi satu krisis dan pada ketika ini mereka menghadapi krisis COVID-19, mereka akan memilih satu kerajaan yang telah dikatakan telah mereka yakin dalam hal ini penyandang kerajaan. Dan bila bertanya pasal kempen dari Fitri dalam hal COVID-19 ni, kempen adalah begitu terhad sekali. Tidak boleh kempen secara beramai-ramai. Dan kalau kempen tak boleh ramai-ramai ni, pembangkang dikatakan berada dalam keadaan yang agak kekang. Penyandang kerajaan berada dalam keadaan yang agak baik. Dan tapi kempen dalam era COVID-19, Fitri, bukan satu perkara yang pelik. Korea Selatan telah melakukannya dengan berjaya. Dan baru-baru ini Taiwan juga melakukan dengan berjaya. Jadi pilihan raya masa COVID-19, Fitri, bukan sesuatu yang mustahil ataupun tidak boleh langsung dilakukan. Jadi melihat kepada kecekapan pengurusan kerajaan Singapura sebelum ini, jadi apakah masih ada ruang ataupun faktor apa yang menyebabkan pembangkang ada peluang untuk menang kali ini? Ataupun memang samar sekali peluang untuk pembangkang menolak Parti Tindakan Rakyat? Serazmi. Ya, Fitri, kalau kita lihat pembangkang di Singapura pada hari ini, mereka tidak bersatu. Tiada satu persefahaman. Maksudnya dalam pilihan raya kali ini, 10 parti pembangkang akan bertanding dan kebanyakan 10 parti ini akan bertanding sesama sendiri dan juga penyandang iaitu kerajaan PAP. Jadi itu dikatakan bahawa saya melihat keadaan sekarang ini besar kemungkinan apa yang pembangkang perolehi semasa PRU 2015 mereka akan mendapat kurang lagi kerusi 5 tahun yang sebelum ini. Jadi bagi saya PAP akan mendapat bukan saja undi majoriti yang lebih banyak tetapi pertambahan kerusi parlimen sama ada individu atau kumpulan di Singapura itu. Jadi kembali pada topik ataupun fokus kita terkesan kepada Malaysia itu, bermaksud Singapura mungkin akan laksanakan dasar sedikit menutup pintu kepada pekerja-pekerja asing dan apa peluang untuk mereka untuk memulihkan ekonomi pada saat terpaksa memberhentikan ratusan ribu pekerja asing? Surazmi? Ya, sebab itu semasa sidang kemuncak ASEAN 2 minggu lepas, kerjasama di antara negara ASEAN dan seperti kita tahu, Fitri, kita tengah berbincang dengan Singapura dan juga dengan Brunei, Vietnam supaya laluan hubungan di antara kedua-dua negara itu dibuka. Dan Menteri Luar Negeri baru beritahu bahawa kemungkinan bulan depan baru keputusan diketahui. Jadi dalam hal ini, Fitri, penting bagi negara ASEAN termasuk Singapura, Malaysia, Brunei dan beberapa negara lain supaya membuka pintu komunikasi itu perjalanan supaya lebih mudah rakyat, produk kedua-dua negara dikatakan berinteraksi di antara satu sama lain. Dengan cara itu saya melihat ASEAN perlu bekerjasama untuk merancangkan ekonomi dalam ASEAN itu sendiri. Ya, sebab lepas ini pun kita harus berbincang aspek lebih luas lagi termasuk bagaimana mungkin campur tangan China dalam mempengaruhi hubungannya dengan ASEAN juga memberikan impak yang cukup luas, ya, Surazmi? Ya, betul. Dan baru-baru ini juga diberitahu bahawa perjanjian RCEP di mana China menjadi tonggaknya akan dimeterai paling tidak akhir tahun ini. Dan bagi saya RCEP itu dikatakan 1/3 daripada KDNK dunia akan memberi perubahan. Dan dalam era COVID-19 ini kita memerlukan persefahaman perdagangan sedemikian. Jadi harapannya adalah
supaya China yang jadi tonggak ini dapat memberi manfaat. Kita tak mahu China saja yang mendapat manfaatnya. Kita mahu semua mendapat manfaatnya. Baik, terima kasih atas fikrah dan pandangan yang diberikan, Saudara Azmi. Sama-sama, Fitri. Ya, dalam kita menelusuri Pilihan Raya Umum Singapura Jumaat ini, kesan kepada Malaysia terutamanya pekerja yang mencari rezeki dan nafkah, dan juga apakah bentuk hubungan yang akan berubah selepas ini demi menjaga kepentingan setiap negara. Terima kasih Azmi Hassan, Geostrategis dan Analisis Politik yang memberikan hujahannya, dan juga walaupun dalam masa singkat kita kita melihat ada kesan-kesan yang dapat kita produksi selepas ini. Dan nanti kita akan juga melihat kembali tentang hamparan bumi ini sebagai ladang untuk menyemai dan menuai hasil. Mungkin ini menjadi sumber niaga baru. Akan kita bincangkan nanti. Hikmah berbudi pada tanah di Amir Syahid seketika nanti. Mungkin orang rasa macam pertanian tu macam melecehkan apa, sebab dia macam penat kan, peluh semua, jadi diorang tak minat. Orang muda sekarang bagi saya manja tau, dia tak nak berpanas, tak nak apa, dia memang kerja dekat dalam office macam tu je. Tapi tak semualah, kalau yang okey tu okey lah kan. Saya rasa sebab mereka semua dia lebih minat macam game semua tu, dia tak minat dengan benda yang memenatkan macam ni lah. Sebab ada faktor orang katakan kalau dalam cuaca panas ke apa dia tak suka kan, macam ada ikut certain orang macam pemikiran lah. Kalau orang tu kata macam kalau kerja petani tu panas lah, nanti muka tak lawa lah apalah. Mungkin buat satu college yang macam tu lah, tapi saya rasa dah ada dah sekarang kan. Bagi tahu, kadang sebab diorang tak tahu apa benefit bertani ni. Jadi itulah diorang perlu dedahkan lagi. Sebab biasa lagi satu, bertani ni dah di stereotypekan macam orang-orang dekat kampung, orang-orang tua je buat. Orang-orang muda dia tak didedahkan. Jadi sebab tu diorang tak buat. Sebab diorang tak tahu. Boleh lah, kat YouTube boleh ada, kadang ada ajar benda penting-penting yang pertanian ni untuk jana ekonomi negara. Kalau kerajaan buat macam aktiviti pertanian beramai ke, mesti ada anak muda akan turun untuk turut serta. Okey, berbudi pada tanah pasti ada hasilnya insya-Allah untuk kita. Jika kita berbudi pada tanah, tanah itu akan mendoakan kejayaan. Salah seorang individu yang kita bawakan di studio pada hari ini mengusahakan tanah kebun ataupun namanya Dusun Suku Abad ini telah lebih kurang 10 tahun. Tetapi ideanya untuk beralih kepada sektor eko pelancongan yang mana mengadakan sebuah rumah yang boleh disewa oleh individu-individu yang sukakan tanaman-tanaman, terutama sekali apabila berada di bandar ini, sukar untuk mendapatkan view ataupun pemandangan maupun pengalaman berada di kampung itu. Cukup menarik. Jadi kita bawakan di studio untuk berkongsi pengalaman pengusaha ini, Encik Muhammad Amin Abdullah, pengusaha dan juga pemilik Dusun Suku Abad. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Hanim. Macam mana ayam itik dan sebagainya? Sihat-sihat semuanya? Mereka sihat, segar, bugar dan gembira. Okey, dia bila kita dengar tentang berbudi pada tanah ni, kita dah selalu dengarlah mereka yang bertani, mempunyai tanaman-tanaman, walaupun di bandar sekarang agak biasa kedengaran. Betul. Tapi mereka yang menjadikan beralih sedikit kepada eko pelancongan itu agak menarik. Mungkin boleh kongsikan tentang Dukun Suku Abad ni. Terima kasih, Hanim. Basically, berbudi kepada tanah ni satu benda yang biasa yang orang dengar. Biasanya tanah itu digunakan untuk menanam pokok. Tetapi kita di Dusun Suku Abad, kita pergi lebih jauh, iaitu bukan sekadar menggunakan tanah, tetapi juga menyebarkan pengalaman itu kepada generasi baru terutamanya. Kalau Hanim perasan, banyak generasi baru ini kalau kita tanyakan kenal tak buah rambutan, kebanyakan jawab kenal. Kenal tak buah rambutan durian? Kenal tak pokok rambutan, pokok durian? Betul. Apatah lagi dengan pengalaman untuk mengenali pokok ubi, pengalaman mencabut ubi, pengalaman untuk pegang ayam contohnya, ataupun memancing contohnya. Selalu beli yang dah siap dekat pasar je kan? Betul. Kalau kita tanya anak-anak yang teenagers yang ke bawah sekarang ni, kalau
nak makan ikan macam mana, dia cakap dapur mak saya ataupun kantin sekolah ataupun kafetaria ataupun restoran. Ataupun lebih moden lagi, dah dihantar ke rumah sekarang ni. Online sebenarnya. Jadi kita cuba menerapkan dalam generasi ini satu cara yang ada unsur-unsur basic survival. Okey. Bukan hanya dia tahu makan, tapi dia tahu juga macam mana proses makanan tu dihasilkan dengan cara yang paling mudah. Contohnya ubi kayu. Ubi kayu adalah sistem food supply chain kita panggil. Dia satu benda yang mudah, pacak di sana, tinggalkan dia terus hidup dan membesar. Dia membesar, dia menjadi satu simpanan di dalam tanah. Tanpa rosak, tidak memerlukan electricity, tidak memerlukan peti ais. Ya, betul. Dia, kalau kita biarkan lagi lama, 5 bulan, 8 bulan lagi besar. Okey, jadi contohnya apabila berlaku keadaan yang mana nauzubillah lah, darurat ke apa ke, sekurang-kurangnya generasi ini mempunyai idea macam mana untuk mencari ikhtiar kehidupan. Betul. Contohnya yang baru ni PKP. Sebelum ni orang tak pernah rasa yang kita kena berkurung di rumah. Betul. Tak boleh keluar kan. Mungkin atuk nenek kita melalui zaman penjajah, zaman Jepun, zaman Perang Dunia Kedua. Tetapi tidak kita. Tapi kita tidak tahu, na'udzubillah, tak tahu bahawa ini tak akan berlaku dalam masa terdekat. Contohnya PKP, kita tak pernah terfikir PKP akan berlaku baru ni. Betul. Dan apa yang berlaku dalam PKP, kita amat... Maaf ya, kita ada masalah sedikit. Tak dengar audio. Okey, mungkin boleh ceritakan semula. Boleh. Okay, contohnya, kita bukan sekadar nak memberi hasil tanah tu, hasil bumi itu, tapi kita nak mengajar ataupun nak berkongsi dengan generasi baru ni macam mana proses itu berlaku. Okey, kita dapat melihat tanaman-tanaman dan juga mungkin ini telah pun diusahakan sejak 10 tahun yang lalu. Sekarang ni tinggal melihat kepada hasilnya. Idea kepada mereka yang mungkin baru nak bermula tentang sektor ini dan juga bagaimana untuk mereka menjadikan ini sebagai satu platform untuk mereka survive. Mungkin daripada Encik Muhammad Amin yang berpengalaman ada idea sedikit berikan kepada mereka. Saya sebenarnya pun bukan daripada background pertanian. Saya seorang accountant by profession. Okey, jauh juga tu. Tetapi minat dengan pokok-pokok ni bermula daripada kecil lah. So apa yang boleh saya cadangkan ialah selain daripada commercial scale yang biasa orang buat pertanian berskala komersial, kita juga boleh mengambil kesempatan untuk menggunakan setiap ruang di sekitar kita. Di sekeliling rumah, di kawasan perumahan yang kosong kan, untuk menanam pokok-pokok. Jadi kita di Dusun Suku Abad agak bertuah kerana kita ada tanah yang agak luas. Jadi kita boleh develop dengan aktiviti-aktiviti yang boleh memberi ilmu kepada budak-budak contohnya. Budak-budak yang tak pernah merasa bakar ayam pakai unggun api. Contohnya kita kalau ajar budak memancing, kita bukan bagi pancing dan terus pancing, tidak. Kita akan bawa budak-budak untuk membuat batang pancing. Kita pilih batang buluh, kita bagi dia peluang untuk potong buluh. Mungkin budak-budak ataupun generasi baru ini seumur hidup mereka tak pernah pegang parang dan potong buluh. Betul. Jadi kita boleh tengok macam-macam gaya. Ada yang potong buluh macam nak main golf pun ada, dengan badan-badan sekali bergerak. Okey, ini antara visualnya ataupun gambaran apa yang berlaku di Dusun Suku Abad ini. Ini antara keluarga yang bersinggah ke sini. Adakah sambutannya dalam kalangan warga Malaysia sahaja ataupun sambutannya agak baik juga disambut oleh negara luar? Kebanyakannya daripada warga Malaysia yang sebenarnya kita baru buka kepada tetamu pertengahan tahun lepas. Tetapi baru 6 bulan kita telah berdepan dengan PKP. Jadi betul. Masa PKP kita tidak ada aktiviti. Tak sempat. Jadi kebanyakannya buat masa ini majoritinya daripada Malaysia lah. Cuma ada kadang-kadang tu tetamu daripada luar negara, contohnya daripada Belgium pun pernah singgah tempat kami dan bermalam dan menikmati persekitaran lah. Okey, dan kita ada sebutkan tadi tentang ekopelancongan yang juga diwujudkan di sini. Mungkin secara ringkasnya boleh kongsikan bagaimana boleh tercetusnya idea untuk mewujudkan sektor yang lain pula dalam sektor pertanian ini. Sebenarnya bermula daripada keluarga saya sendiri. Saya walaupun dah ada kebun tapi duduk di tempat lain. Sekarang saya tinggal di sinilah, di Dusun Suku Abad lah. Apa yang berlaku ialah bila kita tanya anak-anak ini pokok apa, dia orang sendiri pun confused.
Dan saya bayangkan, saya anak-anak biasa bawa ke kebun. Pun dia orang confuse mana satu durian, mana satu rambutan, mana satu duku langsat. Apa lagi buah pokok-pokok yang rare. Contohnya mentiga, pokok putat, pokok jambu bor. Kalau tanya saya pun belum tentu saya dapat jawab. Okey. Ataupun lagi rare, pokok kerkuk, pokok kanistel. Pokok apa tu? Ya Allah. Okey. Ini semua pokok buah-buahan. Okey. Jadi saya kata kalau anak saya pun tak dapat mengenali dengan baik, apatah lagi budak-budak yang kurang dapat pendedahan. Jadi kita createkan aktiviti yang boleh keluarga meluangkan masa bersama, membuat bonding activities. Pada masa yang sama dia boleh kenal, boleh belajar, boleh memancing ikan, terus potong, cuci ikan, terus bakar dengan kayu api, hidupkan api. Setiap aktiviti yang dilakukan. Boleh mandi telaga, bapa-bapa, ibu-ibu boleh ajar anak-anak kecil kenal macam mana timba, macam mana nak ambil air dalam telaga menggunakan timba. Boleh panjat pokok. Kita ada tree house yang simple-simple lah. Okey, cukup menarik sekali. Ini antara pengalaman yang anda akan dapat raih jika anda ke Dusun Suku Abad. Terima kasih banyak-banyak. Banyak dikongsikan. Visual yang kita dapat kongsikan kepada anda itu adalah antara gambaran kemeriahan dan juga apa yang boleh dilakukan. Nasihat daripada Encik Amin juga amat berguna buat kita untuk menjadi survivor. Bagaimana untuk kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dan boleh memberikan manfaat yang baik kepada diri kita, insya-Allah. Okey, itu antara perkongsiannya. Kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini tentang inovasi terkini pertanian moden. Sekalinya selepas ini di MHI. Okey, kembali di MHI dan saya berada kini di sebuah ladang ya. Bertemankan dengan Muhammad Asif Zulkifli, seorang pengurus projek Zul Design. Yang mana mereka ni keluarga yang memang dahsyatlah, sebab kalau pergi ke rumah mereka ni penuh dengan bengkel. Setiap hari adalah hari inovasi. Dan hari ini kita akan membawakan bersama dengan Muhammad Asif ialah demo ataupun mesin madu kelulut. Yang mana satu? Okey, madu kelulut tak dapat bawa. Ada sikit technical. Okey. Ini jentera potong rumput kawalan jauh dan juga jentera penyembur racun tanaman kawalan jauh. Okey, baik. Kita mulakan dulu dengan ini. Okey, bagaimana boleh bermula inovasi ni? Sebab tu pun memang hari-hari kena ada idea, kena ada R&D. Okey, kalau ikutkan memang Zul Design ni memang orang kata hari-hari nak kena keluar idea sebenarnya. Tapi mengikut projek-projek inovasi yang macam ni, ini adalah kerjasama kita dengan Pusat Latihan Kejuruteraan Pertanian Tanjung Karang. Which is kita buat ni, kita guide kepada student-student dia. Maksudnya dekat PLKP tu, Tanjung Karang tu, and then memang ada student yang akan ada intake every year. And then ini adalah produk-produk yang student buat dan kita yang tolong guide dia. Menyelia sajalah. Ya, kita menyelia dan dia buat di tempat kita. Ya, jadi apa asas yang diterapkan kepada adik-adik yang sedang berjuang dengan dunia inovasi ni, teknikal ni? Okey, kebanyakannya asas dia adalah more kepada teknikal lah. Teknikal, electrical, and then electronics dan sebagainya. And then kemudian produk-produk sekarang ni banyak keluaran yang terbaru daripada luar negara. Kalau melihat kepada visual, ini contoh bagaimana ia berfungsi. Lihat kepada video itu. Okey, mesin terumput yang dapat kita kawal sebelum ni, kita terpaksa menggunakan kudrat yang lebih ya. Ya, betul. Mungkin situasi tak bersedia seperti kita mahukan kawasan itu dibersihkan segera, tapi hujan ataupun ada cabaran, tetapi dengan adanya elemen robotik ini, ia mampu untuk memudahkan tugasan. Okey, bagaimana melihat kadang-kadang mereka ni ada bakat, ada idea, tapi bagaimana pecahannya? Teori itu berapa peratus dan praktikal itu berapa peratus sebenarnya kalau dunia macam ni? Kita kebanyakannya kalau more kepada teknikal ni, basically pecahan dia tu macam tempat saya belajar apa semua. DJ Main pun dia buat 60% dan 40% teori. Tapi di Zul Design ni memang kita akan more kepada praktikal, kita ada try and error dan sebagainya. So dalam 80-20% lah macam tu. Okey. Jadi macam mana hasil ni memang bagus, ia dimanfaatkan kepada industri macam mana? Ada yang mampu untuk dijual kepada pihak yang berminat? Yeah. Ada. Kebanyakannya produk-produk yang pertanian peladangan memang kita buat tu atas tempahan. And then kemudiannya macam ini memang dah digunakan lah. Tu pasal dia ada sedikit nampak comok-comok sikit kan. Dah masuk ke arena ni. Dia dah masuk ke arena, tiba-tiba kena panggil masuk MHI. So dia inilah. Ada tak mungkin ada idea tapi susah untuk diimplementasikan? Mungkin kerana faktor apa? Bajet ke ataupun nak dapatkan material ke?
Memang akan ada faktornya lah. Adalah yang pertama memang daripada segi kewangan. And then kewangan kita ni memang mostly tinggilah daripada segi labor cost, machinist, and then kita punya design itulah dan sebagainya. Ya, tadi cakap di Tanjung Karang sinonim dengan kawasan padi semua kan? Ya, betul. Macam mana petani ni menerima idea ni? Sebab mereka mungkin dah terbiasa dengan tradisi kan? Dah turun pergi membajak semua. Penerimaan macam mana? Penerimaan daripada segi macam mana tu? Okey. Sampai itu kita dapat kita demo sikit. Tadi dah nampak di penggunaan yang lebih luas. Studio kita ni agak terhad sikit ya. Okey, so ini boleh tahan berapa lama kalau minyak berapa liter? Dia 25 km ni sebab ini dia akan pakai bateri. Bateri, okey. So ini pakai bateri and then just yang mesin rumput saja pakai minyak petrol. Okey, untuk yang jauh-jauh kan kadang-kadang mungkin dia radius dia dalam 100 meter radius 100 meter. lah. So boleh cover up until 200 meter lah. Ketinggian rumput tu macam mana pula? Ketinggian rumput kita boleh adjust. So ada lalang pun dia boleh. Boleh boleh. Itulah mana nampak mungkin saiz dia agak rendah ke. Kalau lebih tinggi mungkin dia lebih luas lah dia punya cakupan. Satu lebih tinggi ni nak bawa tu agak payah. Ini berapa kilo? Ya ni dalam berat ni dalam angkat 25 kilo juga ni. 25 kilo? Oh, ini praktikal lah dengan saiz tu untuk nak bawa masuk 4x4. Kalau kata nak buat bisnes potong rumput pun lepas ni duduk daripada dalam kereta je. Okey, itu dia. Okey, alright. So saya just boleh demo. Ini hasil pelajar ke ataupun kerjasama dengan kita kerjasama dengan Zoo Design dan juga inilah PLKP tadi. Ya, okey. Jadi praktikal kalau lah dijualkan berapa harga Zoo ini? Kita boleh buat daripada harga lebih kurang dalam 4,000 sampai ke 10,000. Kalau nak yang jenis cantik kita buat dalam 11,000, 15,000. So maksudnya dia bergantung kepada ketahanan dijamin. Okey, ini pula yang berkaitan dengan penyemburan racun. Betul. Okey. Praktikal untuk kawasan yang luas ataupun terhad dengan ini dia gunakan untuk tanaman seperti kobis and then lobat sebab yang ini dia ada bermacam bentuk dia punya penyembur and then ada yang jenis yang di bawah sahaja untuk tumbuhan yang pendek-pendek lah maksudnya. Okey, sebab kita ni dah masuk ke zaman revolusi industri kan? Ya, betul. Mungkin di bawahnya kita gerakkan mesin-mesin ini dan di atasnya ada drone yang mengawal. Ya, betul tak? Nampak? ada. Okey, jadi sejauh mana penerimaan masyarakat? Kadang-kadang ada yang memang tak minat belajar langsung ya. Dia betul-betul minat benda-benda yang bersifat mesin, robotik dan mungkin ada kelemahan dari aspek barangkali aspek nak mengaji ni, teori ni dia susah sikit. Macam mana yang kategori ini dapat dibantu supaya mereka ni ada bakat tu dapat ditumpahkan untuk menghasilkan inovasi? Okey, dia memang akan bergantung kepada minat juga sebenarnya. Sebabnya kita selagi kita tak pupuk, kita tak paksa, memang dia akan rasa benda tu dia bukan sifat yang dia tak nak belajar. Sebenarnya adalah sifat yang malas yang ada dalam diri tu. So maksudnya kalau dia berusaha bersungguh-sungguh, maksudnya bila dia minat sesuatu dia buat and then dia akan buat. Okey, jadi terima kasih memberikan inspirasi untuk hari ini. Bila orang nampak tu adalah juga mungkin beberapa yang berminat untuk antara mereka galani ilmu di Zoo Design yang memberikan rekaan yang kreatif berteraskan kepada ilmu, inovasi dan R&D. Saya terima kasih untuk Aziz Zulkifli. Terima kasih. Satu keluarga memang berinovasi pada setiap hari demi menjadi lubuk kepada penciptaan yang berkualiti untuk manfaat semua. Okey, nanti kita juga banyak lagi yang akan kita bincangkan termasuk ada tentang isu-isu sukan dan di hujung nanti penampilan istimewa Liza Hani untuk anda kembali selepas ini. Dari generasi ke generasi, itulah yang dapat digambarkan dengan usaha yang dilakukan oleh petani muda di Banting Selangor ini. Nur Fatihah Jumali atau lebih mesra disapa Kak Teha merupakan generasi kedua yang mengusahakan tanaman ini. Anak sulung daripada 7 adik-beradik ini turut berkongsi pengalaman dan juga khasiat menanam herba daun hijau berbentuk kipas itu. Kalau start untuk pergaga dah lama jugalah, dalam 3-4 tahun. Tapi secara sekecil-sekecil jual sendiri. Tapi sekarang ni dah buka yang besar-besar sikit-sikit. Macam kita penggaga orang tua dah tahulah kan. Memang ulam terbaik lah antaranya. Kita boleh buat crispy. Sekarang kan dah makin orang makin kenal crispy pergaga. Untuk menjaga tanaman segar, organik dan bebas racun ini pastinya mempunyai cabaran yang tertentu. Nak kata suka tak suka, cuma masa mula-mula start tanam lah. Daripada nak benih tu, jadi, kat situ lah jadi ke tak jadi. Bila lepas tu, baja, siram. Macam ni kita memang ada sprinkler lah kan. Itu je lah. Penjualan boleh tahan, makin lama permintaan makin banyak.
antara kita jual pasar tani kat customer-customer daripada kilang-kilang, daripada orang kampung, kedai-kedai pun kita hantar. Kenapa dia? Walaupun bidang pertanian ini merupakan bidang yang kurang diceburi oleh anak muda, tetapi seorang graduan perhotelan bernama Kak Teha sanggup meninggalkan bidang yang dipelajarinya untuk meneruskan minatnya dalam bidang pertanian. Ini satu. Rata-rata pelanggan yang datang ke kebun ini merupakan pelanggan tetap yang kebanyakannya merupakan pengusaha produk keluaran makanan. Mereka berpeluang untuk mendapatkan hasil tanaman yang segar dan berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan. Hobi pegaga ni akak dapat tahu daripada kawan akak. Pada mulanya akak ambil dengan dia pisang tanduk. Kemudian dia yang syorkan lah, akak cakap dengan dia akak nak cari pegaga sebab akak buat pegaga crispy. Jadi dia bagi akak contact number dan akak contact number dengan peladang ni sendiri lah, direct lah untuk dapatkan bekalan. Harga alhamdulillah bila kita dapat direct daripada peladang, harga dia berpatutan. Lagipun kita dapat fresh dari ladang kan, daripada kita beli kat pasar borong, mungkin dia orang ambil daripada tak tahu daripada mana, lepas tu dia ada bahan pengawet. Dengan berbekalkan minat dan komitmen yang tinggi oleh Kak Teha dalam mengusahakan tanaman ini, ianya mampu menjadi inspirasi kepada anak muda untuk terus menceburi bidang pertanian. Baik, ini satu inisiatif yang sangat menarik juga sebab mungkin ramai tidak tahu bahawa macam daun pegaga tu kan, dia ada 1001 kebaikan yang sangat baik untuk kesihatan dan memang sangat-sangat digalakkan untuk diambil, dimakan apatah lagi untuk diusahakan secara komersial sebegini. Baik, itu antara inisiatif yang baik kepada anak muda. Dan bercerita mengenai anak muda, sekarang kita tidak boleh larilah. Kalau tadi kita bawakan alternatif pertanian, pekerjaan baharu, sektor yang baru, sekarang ini antara yang kerap diperkatakan juga satu sektor ekonomi yang terbaru, juga kerjaya yang terbaru berkenaan dengan e-sukan, juga yang sedang diusahakan di Media Prima ini, iaitu cabaran e-sukan Media Prima Digital sepenuhnya dalam talian. Sangat berbeza, sedikit berbeza dengan apa yang sedang diusahakan sebelum ini, iaitu kejohanan sukan e-campus masuki semester yang ketiga, dan sekarang ini bersama dengan PKP, cabaran COVID-19 ini diusahakan secara digital sebenarnya. Jadi untuk berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, kita berada di studio bersama dengan saya adalah Cik Aiman Wafi di hujung sana, penerbit e-sukan Media Prima Digital. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih studio bersama kami. Dan di sebelah kanan saya ini bukan calang-calang, kabarnya kapten kepada salah sebuah pasukan mewakili Malaysia lah. Dan sekarang ini sebagai seorang pemain pro dan menjadi antara analisis kepada pertandingan ini, iaitu Abdul Hakim Tajudi, pemain profesional e-sukan. Selamat pagi. Oh, ini pakaian rasminya lah. Ini official jacket kita orang. Okey, Huntsman ni memang pemburu lah. Pemburu. Alright, baik. Mungkin kita boleh mulakan dengan Cik Aiman bercerita mengenai kejohanan sukan e-campus semester ketiga ni, perbezaan daripada yang pernah dilangsungkan sebelum ni. Okey, untuk semester ketiga kali ini kita membawa sedikit pembezaan. Apa yang kita biasa buat ialah kita buat kejohanan e-sukan kampus on ground, di mana kita pergi ke kampus di setiap zon, 5 zon, iaitu zon Borneo, Selatan, Timur, zon Tengah dan juga zon Utara. Okay. So kita akan pilih satu universiti di setiap zon ini untuk kita buat on ground e-sports lah. Sebab e-sukan ni sendiri, dia seperti sukan-sukan lain, dia perlu satu tempat atau zon di mana kita akan rasa feel yang macam kita tengok bola, akan ada crowd. Betul. So sebenarnya event di location itu sendiri sangat berbeza dan kita boleh rasa betapa meriahnya event tu. Yeah. Jadi disebabkan COVID-19 kali ini, apa yang ramai tidak tahu sebenarnya untuk e-sukan, bila COVID-19 berlaku, kebanyakan pertandingan-pertandingan e-sukan sebenarnya semakin mencanak naik. Sebab betul. Kebanyakan sukan perlukan on ground, perlukan padang. Tapi untuk e-sukan kita boleh bermain secara online. Jadi kami pun menggunakan approach yang sama, tapi kita buat online dan kami menerima kami menerima semakin ramai penonton di live di Facebook kami. Jadi itu salah satu daripada perbezaan lah. Tapi alhamdulillah
semakin ramai yang menonton kita punya tournament ni. Yalah, apatah lagi yang dilakukan dalam talian dan kemudian aksesnya boleh juga didapati dan sekarang semakin on demand lah boleh dikatakan. Hakim melihat kepada perubahan sebegini, adakah ianya sesuatu yang diraikan sebagai seorang pemain? Sebab sebelum ni kita tahu perlu pergi ke suatu kawasan, berkumpul semua pemain e-sports di sana, tapi sekarang ni dari rumah saja dengan rakan-rakan. Bagaimana? Bagi saya sebagai pendapat seorang professional player, ia satu kita kena mematuhi peraturan daripada kerajaan untuk kesihatan dan juga nak mengelakkan benda-benda ini berluasa. Tapi inilah kelebihan sebagai seorang e-sport player whereby kita boleh main secara talian lagi senang disebabkan sebab kami punya cara permainan ni secara on ground boleh main, secara online boleh main. So tidak memberikan apa-apa perbezaan sebab bagi kami yang main secara on ground lagi senang sebab lagi have fun lah. You guys can meet your fans, boleh jumpa supporter semua. Cuma yang memperbezakan kami main online ni just you guys cannot meet your fans, tak jumpa kawan-kawan apa semua. Just everything is just online. But nonetheless, feeling dia macam mana? Feeling lain lah. Macam saya baru je menjuarai kejohanan ESL COD Mobile untuk Malaysia. Cerita yang juara-juara je. Okay, tak sebab yang peliknya ini first ever online tournament yang kita orang menang. Ini kita major event lah. Sepatutnya lepas kita orang menang tu kita orang akan pergi wakil Malaysia ke Thailand. Tapi cancel sebab COVID-19. And kejohanan terakhir tu pun kita orang main secara online. So lepas menang tu feeling dia rasa pelik lah sebab selama ni kalau compete major tournament semua main secara on ground, which is LAN event lah kita panggil kan. Feeling depan menang tu mesti macam jerit betul. Tapi lepas menang online tu rasa macam kaku je macam sendiri-sendiri je lah. Macam main online tournament biasa macam kita dah menang Malaysia level ni. That's it. Mungkin yang tak tahu semester 3 ni maksudnya adalah musim ketiga jugalah. Betul. Cuma dipanggil semester sebab dia campus. Betul. Bagaimana perkembangan setakat ini untuk semester 3 ini dan perancangan untuk grand final nanti walaupun di dalam talian saja? So alhamdulillah sampai semalam kita baru habis zon tengah. So kita dah halfway through the tournament and kita ada lagi satu iaitu zon timur akan berlangsung minggu ini dan grand final di following week lah. Jadi untuk grand final kami dah plan pelbagai konten di dalam. Contohnya kita akan invite influencer dan pemain industri sendiri untuk grand final sebab kita ada analyst session di mana kita akan membincangkan bukan sahaja tentang game itu tapi perkembangan industri itu sendiri. Jadi kita akan invite beberapa key opinion leader lah di dalam kita punya grand final. Untuk kita tambahkan konten dan grand final kali ini sebenarnya sebab kali ini sangat-sangat menarik sebab dah two times champion sebelum ni tak dapat pun grand final. So sekarang ni dah kebanyakan tim semakin kuat. Dia dah tak layak ke grand final. So kami kita akan ada juara barulah. Yes, kita akan menobatkan juara baru kali ni. Jadi itu sangat-sangat dinantikan oleh semua lah. Ni membabitkan pertandingan permainan apa? Permainan Mobile Legends dan Call of Duty Mobile. Dua itu sahaja. Yes. Mungkin ini juga soalan yang menarik kepada Hakim sebab kita faham Hakim bermula dengan konsol. Ya, betul. Dan sekarang ni kepada peranti. Betul. Telefon lah lebih mudah kan? Ya, betul. Bagaimana ada transisi tu? Mungkin nasihat kepada adik-adik yang sedang melihat ni kan sebab juara ni dan bukan calang-calang hadiah ada kan? So daripada konsol atau PS4 lah saya cakap, daripada PS4 ke mobile, perbezaan dia tak ada beza sangat sebab cara pegang controller tu pun lebih kurang macam pegang phone. So tak ada perbezaan sangat. Tapi saya makan masa dalam 3 bulan jugalah lepas saya transition ke mobile untuk biasakan dengan pegangan phone sebab phone kan tak ada button untuk tekan. Betul. Semua kan touch screen. Kita begini kan. Kalau kat controller kan ada button boleh tekan-tekan. So macam kekok gak lah awal-awal tapi saya just tukar setting dekat phone tu macam controller. Acah-acah lah tapi kiranya sesuai dengan diri saya lah. So lepas 3 bulan tu barulah saya selesa. And sebenarnya tak susah pun sebab game yang saya main tu lebih kurang dengan game yang saya main kat konsol. So tak ada perbezaan sangat lah bagi saya. Jadi perlu ambil masa saja. Baik, minggu ini zon timur dan kemudiannya ke grand final. Terima kasih banyak ke sudi bersama kami. Aiman Wafi, penerbit Isukan Media Prima Digital dan Abdul Hakim Tajudi, pemain profesional Isukan mewakili pasukannya
21 Huntsman. Wow, baik. Itu menarik. Dan pastinya juga salah seorang yang kerap memberikan pesanan lah kepada adik-adik kita kan. Sebab career ni juga suatu yang sedang meningkat. Terima kasih sekali lagi. Semoga berjaya kami ucapkan. Dan kita akan terus kepada selepas ini, berhenti rehat seketika kan. Selepas ini ada Laksam, Juadah Istimewa Pantai Timur. Kebetulan pula nak zon timur selepas ini. Malaysia hari ini. Okey, kepada anda semua penonton-penonton MSI, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan belajar masak laksam. Okey, seperti yang dijanjikan, kita akan belajar masak laksam pada hari ini. Di depan ni ada bahan-bahannya. Ya, laksam ni nampak macam Apa mudah. nama laksam ni? Ya, laksam Pantai Timur. Okey, kita bersama Mekmu. Okey. Saya masih ada di sini Ada? Oh, ada. Tolong masukkan saya dalam ni. Kameraman. Sebagai gapo deh? Sebagai tukar kaca. Ha? Kacau. Tukar karut murni. Okey, kenalkan tetamu kita. Okey, kita bawakan Sri Kandi kita. Nak panggil apa nama mesranya? Wan Rehan. apa? Wan Rehan. Ya. Dimusakan Dapur Rehan. Dulu dia dibawakan kuih akok. Hari ini kita bertukar kepada laksam pula. Okay. Kalau masakan Pantai Timur ni, inilah orangnya. Okey, apa yang mungkin boleh dikongsikan hari ini? Okey, kita ada laksam memu hari ini. Yang ini adalah laksam. Ini dia punya kuah. Okay. Ini laman yang kita biasa gunakan lah. Timun, kobis, daun kesum, bunga kantan. Okey. Ya. Kenapa Mekmu? Mekmu tu apa? Okey, dia adalah nama kontroversi apa? Kontroversi. Wow, anda takut tau. Tak apa, kontroversi komersial. Pantai Timur kebanyakan guna nama Mek. So mak saya pun Mek. So kita gunalah Mekmu. Mekmu. Ya, saya. Mu lah tu. Cara orang dulu lebih kenal. Meknim. Meknim. Okey, Meknim hari ni nak belajar. Okey, tanya abang ni lah. Apa dia? Ikan apa yang sesuai buat kuah laksam ni? A. Ikan emas. Okay. B. Ikan keli. C. Ikan selayang. Dan D. Ikan selayang. Saya tahu lah tu. Sebab tu dia yang paling yakin. Betul tak? Nasib baik dia terjawab ikan keli. Okey, macam mana kita nak mulakan langkah-langkah ni nak buat laksamnya ke? Ya, buat laksam. Bahan-bahan dia adalah kita perlukan tepung beras. Kemudian kita perlukan tepung gandum. Okey. Oh, dia campur tepung beras dengan tepung gandum. Dan juga air. Okey. Air kena banyak untuk cairkan dia dan jadi lebih lembutlah laksam tu. Ya. Okey. Sambil-sambil kita kena kacau sampai dia larut. Kalau dia berketul dia tak selalu cantik. Guna tangan ke atau pakai senduk ni. Tak, maksud saya itulah beli mesin ke apa. Kalau cair macam ni tak dapat nak pakai tangan kan. Teknologi ada ke? Tak ada. Bukan maksud saya. Selalu sekali buat berapa? Berapa sekali banyak buat kuantitinya? Untuk 5 kilo kuah. Wow, 5 kilo. Banyak 5 kilo. Kalau macam ni berapa banyak boleh dapat laksam? Ini biasanya kita gunakan 1 kilo tepung beras dalam 15 batang. Keping dululah. Ya. Macam ni guna tepung apa? Tepung. Saya semalam tepung gandum. Okey, sambil-sambil tu sebenarnya yang menariknya hari ini ada cara pemotongan laksam ni yang ingin ditunjukkan, betul tak? Betul. Okey. Depan factory tu ya? Kalau mana? Dia ada satu alat ni. Alat ni pun saya sangat tertarik. Alat ni baru dijumpai pada hari ini. Awak baru saya jumpa tak pernah ke tahu ada wujudnya alat ni. Sebenarnya dia pemotong sayur ataupun kan? Ya, betul. Potong sayur pun boleh. Maknanya dia bahagian atas ni dia adalah besi, bahagian bawah ni dia lebih kurang macam papan pemotong tau. Macam tu. Biasanya potong macam mana laksam ni? Biasanya gunting macam biasa je lah. Baiklah, awak nak cuba sini. Tak, tu factory. Kita kan penjarakan. Kita pula. Okey, ini dia antara yang anda dapat saksikan cara untuk memotong. Sekarang ni macam-macam kan teknologi potong laksam dah senang. Rehan, apa yang melazatkan? Kekuatan laksam tu terletak di mana? Kekuatan laksam saya terletak pada kuah. Ikan yang sangat banyak. Sekilo ikan sama dengan sekilo utara santan. Dia panggil kuah dia apa? Kalau tak pekat tu panggil, kalau Nusantara panggil apa? Cair lah. Kalau tak pekat cair lah. Tak pekat cair lah. Boleh ke saya potong ni? Ke macam halus sangat? Oh, maksudnya ikan dia penuh lah. Banyak lah di situ. Dia macam mana kita nak tengok ketebalan yang paling sesuai, yang paling ideal sekali? Tu okey ni. Macam nipis sangat pula kan? Dia ikut selera awak lah. Awak yang ni okey kan? Nipis ke kan? Betul.
Okey, tadi satu hidangannya macam mana? Okey. Cara untuk menguatkan, kadang-kadang terlebih air ke dia akan jadi apa? Potongan Lebih sangat kan. Dia kena sedang-sedang elok. Kalau 1 kilo tepung beras kena dengan 3 liter air. Itu pun penting juga kan, kandungan air dan kandungan sebagainya. air dia. Okey, mungkin kita boleh buat finishingnya. Ya. Sebab apa? Sebab nak rasa. Dah tak banyak masa dah ni. Okey. Kita Rehan untuk letakkan. Boleh. Pernah tak Hanif makan laksam tanpa memotongnya? Tak pernah. Makan macam tu je. Takkan sepanjang-panjang tu. Yelah, mungkin nak rasa sensasi. Kenapa awak bagi saya contoh-contoh yang begitu? Kuah mesti pekat ya? Saya potong. Mesti rasa ikan yang kuat. Rasa ikan yang kuat. Ini kuah dia tak ceroy lah. Tak apa? Adalah. Okey, dia punya bahan-bahan ni pun kandungan dia macam tak boleh nak terlebih-terlebih sangat kan? Dia kena just nice je. Tapi saya lebihkan ulam. Sambalnya ada sambalnya? Ada. Okey, tak apa, saya cuba dulu. Ini sambal dia. Ini belacan, ini garam dan kenapa awak tak sabar ni? Itulah. Oh, garam letak bukan dalam masakan. Masa nak makan. Ada setengah yang di Pantai Timur dia suka letak garam dan juga belacan. Oh. Ya. Apa rasanya? Oh, tu garamnya. Oh, saya pun tahu ada garam. Ini garam bukit ya? Ya, betul. Belacan diasingkan. Okey, sikit. Macam tu. Okey. Ini kalau di Pantai Timur, dia bukan sahaja makan laksam ni makan tengah hari kan, sarapan pun makan laksam kan? Betul. Dia boleh makan pada bila-bila masa. Saya cuba ya. Mungkin tak dapat duduk, kita minta maaf. Okey, bismillah. Kau awak dapat dulu, awak ambil dulu. Kenapa saya duduk jauh ni? Okey, kalau mungkin nak dapatkan siapa yang nak order laksam macam mana, boleh kongsikan? Okey, boleh ke IG saya di Rehan, boleh kontak 013 661 9436. Dibuka setiap hari? Ya, dibuka tak ada setiap cuti. Hari. Cuti hari Sabtu. Hari Sabtu sahaja cuti. Rehan, ya, saya. harganya berapa? RM7 sahaja. Satu hidangan? Ya. Tapi lebih banyak daripada ni lah kan. Ni untuk rasa-rasa sahaja. Okey, kuahnya sangat kaya. Rasa ikan yang sensasi. Wow. Kita cuba lagi. Sensasi ya rasa ikan tu. Tengah buat food review. Macam di Kelantan. Sukar tak nak buat kuah dia tu? Kuah tak suka sangat. Yang suka adalah tepung ni. Oh, yang tu lebih... Dia memang bancuan sangat mudah. Tapi nak tunggu dia habis siapkan tepung ni memang ambil masa. Oh, dia buat macam tu lepas tu ke sini? Ya, dia kena kukuskan dia. Oh. Okey. Hanif, awak tak tertanya-tanya ke apakah rasa laksam ni? Saya mestilah nak. Saya tunggu je awak ni. Okey, saya cuba letakkan 3 je lah. Hanif kena diet. 3 je. Berkat ibu hamil. Dia diet. Dia cycling lagi malam semua membazir je berbasikal. Tapi pagi kan kena ambil tenaga. Okey. Ulam-ulaman nak macam mana Hanif? Okey tu. Timun sikit. Sambal. Sambal, yes. Sambal extra. Nak belacan? Dengan belacan nak, garam nak. Ya. Tapi belacan sesuai dengan diri ya. Belacan, garam. Tak boleh banyak sangat. Dia kan diet. Dengki nampak tak Abang? Allahu Akbar. Ni. Okey nah. Cuba. Okay, terima kasih. RM10.50 ya. Pakai tangan ke? Ya, sudu boleh. Tak pakai tangan pun boleh. Ya. Saya biasa, memang... okey. Apa saya komen sebab dah kalau pelanggan orang biasa? suruh sangat saya buat lah. Buat masa ni mereka puas hati. Banyak yang repeat berapa banyak yang order sekali? Paling banyak lah order. Paling banyak untuk sehari tu 50 pack. Wow. Okey, puas hati? Betul lah, kuah dia memang mengancam lah. Ya ke Hanif? Betul ke? Betul, kuah dia memang mengancam. Okey, ini dia respon daripada dua food reviewer di sini. Betul lah, tak cukup lah benda. Terima kasih banyak-banyak Wan Rehan bersama dengan Okay. kami hari ini di MHI untuk kongsikan bagaimana cara-cara untuk membuat laksam. Antara menu yang mungkin juga anda boleh lakukan di rumah. Ya. Okey, kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini. Liza Hanif. Seketika nanti. Percayakah ku katakan dia masih di hatiku. Siapapun yang bertamu, kasih utuh
apa khabar? Alhamdulillah. Dengan lagunya Tiada. Selepas beberapa tahun ya. Betul lah, betul. Betul Bidadari tu wujud. Dia punya pick up Boleh, lain. tiba-tiba. Aduh, kita tak tahan lah macam ni. Betul. Kita menaikkan geng-geng kita. Oh yes, of course. Boleh geng. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tapi tahniah apa-apa pun bangkit semula dengan single terbaru yang menjadi komposer dan di sebelah saya ni tulis liriknya. Oh, ya ke? Awak lah. Dia punya ya ke tu. Patutlah. Awak tak boleh ada dalam segmen ni. Okey, tak apa. Okey. Dia tetamu lah segmen sekarang ni. Macam mana Liza ada kekuatan untuk cipta lagu sendiri? Ya. Oh, okey. Dia sebenarnya macam ni. Pada asalnya, duk mencari lagu yang sesuai. Tunggu cari ada yang dapat tapi alamak tak jadi, tak sesuai. Akhirnya saya dapat satu orang kata saranan daripada seseorang, buatlah lagu sendiri. Tak boleh lah, tak pandai. Buat tak tahu. So macam mungkin juga kan. Jadi dalam pada dia dapat saranan tu, tiba-tiba dalam kereta, bawa kereta, suddenly boleh datang pula ilham. Jadi saya just buat macam voice note je dan bila dengar balik, mungkin boleh jadi satu material tu yang kita buatlah. Jadi bagaimana proses peminangan Fetri Rahia untuk lagu ini? Sebenarnya nak juga tahu juga kan. Ke patut Siapa anda yang yang pinang menjawabnya? Oh, saya terus bila dah dapat lagu tu. Sebab Liza sendiri adalah sebuah suara. Allah. Betul. Dia cakap sambil makan nasi pun dah sedap kan? Macam itulah ibaratnya. Kalau makan laksam macam mana? Itulah tadi seronok ni. Kan, tengok Sebab je. tadi ketika teaser awal program, Ani memuji, oh sedap ni suara dia ni. Kan? Tak, sebab kita memang tak boleh nak lari daripada pemilihan lagu-lagu Liza Hanim jika kita pergi karaoke ya. Jadi memang takkan boleh lari. Walaupun sampai, semput tu memang tak ada sumbang sampai lain cerita. Tapi yang penting memang pilih lagu tu. Okey. Jadi bila Liza Hanim hari ini muncul dengan single terbarunya dan ini sangat mencabar saya kira sebab Tiada ni berceritakan tentang kehilangan seorang bapa dan menjadi komposer kat lagu tu pula tu kan memanglah feel-nya lebih tapi untuk menyiapkan secara keseluruhannya cabarannya dia Hafiz. Cabarannya sudah tentu pasal saya rasa lebih bersemangat lagi sebenarnya untuk memastikan yang lagu ni terhasil dalam bentuk yang begini ya. Kerana ia adalah satu dedikasi saya buat arwah dan juga dedikasi kami sekeluarga. Jadi itu menjadikan satu semangat. Tapi dia punya cabarannya pula adalah setiap kali nak menyanyikan lagu ni saya kena betul-betul tidak, macam mana nak cakap tak boleh terlalu menjiwai. Kalau saya terlalu menjiwai, saya tak boleh nyanyi. Macam tu. Tetapi setiap perkataan tu ada ceritanya. Ada cerita dia, maksudnya memang tepat. Tak boleh terlalu tepat. Adakah penyampaian tu sampai satu lagi kredit untuk dia? Awak cerita kepada Fetri ke apa yang awak nak atau Fetri yang terus hamparkan saja? Fitri dia dah tahu dah. Awak jangan tanya soalan. Kita ada satu permintaan tadi Liza Hanim dah menyanyikan lagu. Ada Liza Anim pula macam mana? Apa lagu favourite awak? Lagu favourite apa Liza Hanim? Bagilah satu. Janganlah malu. Satu. Tak sampai pun tak apa. Saya backup kan. Tadi dengar kan? Sempat masuk bagilah tadi. satu, bagilah satu. Janganlah, tak boleh. Tak satu lagu yang awak minat apa? Yang berkejaran tu. Feeling. Tapi itu memang antara lagu yang walaupun kita tahu kita takkan sampai nyanyi karaoke tu, tapi lagu tu memang tak pernah miss lah. Sebab tu ada bezanya penyanyi dan pengacara lah. Lagu tu dah 20 tahun ya. Masya Allah ya. Dia bila disebutkan 20 tahun tu kan, dia terus macam murung sekejap. Tapi kita pun tak sangka kan dia masa dah. Lagu tu yang jadikan Liza artis pertama menang vokal terbaik AJL. Alhamdulillah. Dan sekarang ni pun nak cerita anak pun menyanyi ya. Semua pula tu kan. Bertanding-tanding macam mana tu? Nampak gayanya kuah tumpahkan nasi lah kan. Jadi kebetulan pula suami pun penyanyi. Dan ahli keluarga saya sendiri penyanyi, sebelah suami pun ada darah seni. Jadi sikit sebanyak dia mesti ada turun juga. Kuah nasi tu siapa yang membanyakkan kuah tu? Macam awak ni. Macam kan. Ibu ke yang banyak? Kita tengok kalau rasa macam dia suka makan kuah tu, kita tambahlah.
Kan? Kita tak boleh nak maksa orang makan benda yang dia tak suka. Betul tak? Tapi Liza Hanim memang tak pernah menyekat jika mereka betul-betul nak serius dalam industri ni. Memang saya tak pernah menyekat, tapi syarat saya cuma apa saja minat kita, education kena seiring. Jadi bila sampai waktunya nanti, cabang education tu kita akan fikirkan kemudian, tapi dalam peringkat skor rendah, skor menengah, kita kena excel, insya-Allah. Dan selepas tu nanti kita akan fikirkan cabang yang kemudian. Bagaimana melihat kepada pertaruhan terbaru ni? Jauh ke perginya atau cabarannya ke? Ia adalah satu proses kan. Untuk mempromosikan sesebuah karya tu dia tak boleh hanya ambil masa 1-2 bulan. Dia kena ada prosesnya dan dia ada fasa-fasanya. Jadi insya-Allah pada waktu sekarang ni adalah fasa untuk memperkenalkan. Insya-Allah dalam bulan 10 nanti ada satu lagi fasa yang cukup menarik untuk lagu ini yang saya nak cakap sekarang pun tak boleh. Tak boleh cakap lagi. Tak boleh cakap. Tak boleh. Semangat kelang. Semangat kelang kan. Itu kita PM tepi. Jadi yang itu ada satu fasa yang hopefully akan dapat lebih melonjakkan lagi lagu tersebut, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Petri pun tak tahu pasal apa. Itulah biasa nak kejutan. Dari segi penampilan Liza macam mana? Sebab zaman sekarang kan artis tu nampak elegan. Ya, betul. Jadi kita pasal sekarang ni semua tentang santapan mata kan, semua social media pun kita kena ada gambar-gambar yang cantik dan sebagainya. Jadi kita sebagai selebriti dan orang yang sentiasa menjadi tontonan orang ramai, kita kena sentiasa proper dan memberikan imej yang terbaiklah sebenarnya. Dan Liza sebenarnya antara artis yang menyanyi sejak umur 17 kan? Anak tanya, Mama lepas SPM ada kerja tak? Ya, Mama nyanyi. Tak. Lepas SPM, Mama kerja tak? Nyanyilah. Itulah kerjanya. Sejak 17 tahun menyanyi. Tapi mungkin masa ketika itu 17 tahun bekerja sebagai penyanyi itu adalah sangat serius adalah memang betul-betul career kan? Betul. Pada ketika itu sebenarnya saya masih lagi fasa anak-anak kecil yang tak tahu apa-apa tapi minat menyanyi. Jadi bila diletakkan tercampak dalam dunia hiburan ni satu macam shock yang sangat-sangat besar. Tapi saya bersyukur kerana saya sentiasa dapat macam mana cakap, saya punya support system tu kuat. Arwah ayah, mak sentiasa bagi support dan ingatkan berpijak di bumi yang nyata setiap masa kali. Masa tu sangat mencabarkan sebab semua ballad, semua yang datang semua ballad, vocal. Line up dia bukan jalan-jalan dan untuk survive hingga sekarang ni. Alhamdulillah. Nyanyi sejak umur belasan, 20-an, 30-an, 40-an, still. 40-an, ya betul. Still maintain. Alhamdulillah, saya bersyukur. Mana nak cari, macam mana budak-budak baru nak lawan Pak kata Petri Yahya. Macam mana budak-budak baru nak lawan ni. Tapi itulah Tuan Haji punya lirik. Sebab bakat kan dapat dijual beli kan. Okey, baik. Terima kasih Liza Hanim sampai tadi MHI. All the best. Terima kasih banyak-banyak akan jemput. Cantik cover. Kalau boleh jangan lama sangatlah lepas ni untuk single yang seterusnya. InsyaAllah. Very soon pun sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, kita nantikan. Liza Hanim. Liza Hanim 79. Ya. Dan untuk Facebook Liza Hanim. Okey. So follow. Okey dia. Terima kasih juga kepada Liza Hanim dan terima kasih kepada anda semua. Kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi di hari esok. Revolusi Nanas di MHI. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Silakan Liza Hanim.